Saya tengah touch screen tak belum lagi. Share. Right. Right, ini kita punya lecture plan atau lesson plan. Ini boleh nampak kan? Meet all. Alright, so kalau tengok dekat sini, kita tengok kita ada 3 course learning outcome. Ni mungkin saya terlepas pandang minggu lepas untuk mention. So kita ada 3 course learning outcome. Mana orang? Okay, 3 course learning outcome. Basically yang main dia ialah yang pertama, analyze the fundamental of high voltage engineering and technology covering the generation, testing, measurement and coordination. So ini cover semua dalam chapter lah. Ini kita akan cover quiz, test, exam, right? Kemudian CLO2, outcome yang kedua, kita akan investigate applied available technology, right, to solve high voltage engineering issues. So ini kita akan buat dalam assignment, dalam project kita, project group. Kita ada satu sahaja project. Okay. Ni saya dah upload. Okay, dah letak dah due date dia. Atau deadline dia. Okay. Boleh pergi ke author. Pergi ke group activities. Activities ke tak assessment. Quiz pun dah ada dah ni sebenarnya. Saya tak letak. Oh, dekat sini, sorry. Dekat learning materials. Pergi dekat learning materials. Pergi group assignment. Saya dah upload dah. Okay. So ada group assignment. Ini di dalam folder learning materials. Group assignment. Kemudian nanti kamu upload lah dalam group activities ni. Create. Ini saya buat lah nanti. Kamu upload dalam group activities. Right. Itu satu. Ni nanti saya rasa kita bincang kemudian lah. Minggu depan ke. Right. Kita ada lebih kurang sebulan lagi. So dia ada 3 peringkat lah. 1, 2, 3. Okay, tak apa. Right. So outcome yang ketiga ialah show concern to safety regulation and standards in high voltage engineering works. Maksudnya kat sini, bila kita buat sebarang kerja design atau buat pengujian high voltage, right, kita perlu tunjukkan apa kita dari segi safety, dari segi standards yang kita perlu amalkan lah. Right. So ini kita akan sekalikan dengan project group. Okay. Baik. So kalau tengok kat sini, kita minggu pertama dah selesai. Okay. Slide pun dah ada. So minggu kedua kita akan sentuh on the electrical breakdown in the electric materials. Okay. So basically kat sini ada 4 komponen, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. So kita akan cover dalam 4 minggu chapter 2 ni. Right. So kita pergi yang first lah. Malam ni kita akan check yang physics of dielectric material. Introduction basically. Right. Okay, ini nanti ingatkan saya akan share dalam tu juga. Masih tunggu signature dari Ketua Jabatan. Okay. So kita untuk kelas malam ni kita buat secara santai-santai lah, relax lah Tak perlu nak terkejar-kejar lah. Kita tengok sampai mana kita boleh kita mampu untuk go through lah. Malam ni macam agak stres juga kalau kita nak tengok teori semua kan. Tak apa, mungkin tak sampai 3 jam, mungkin tak sampai 2 jam, tengok macam mana. Right. Sebab
kita ada 4 minggu. Let's check, nampak kan? Alright. Okay, ini chapter yang kedua. Kalau tengok dekat bawah kiri ni, laser point, pen, laser lah. Okay, tengok kat bawah kiri ni, saya letak 30 Mac 2022. Ini kita akan, file ni akan update automatically lah. Alright, ini saya baru save tadi. Jadi dia latest lah 30 Mac. Jadi kalau dalam author, okay, kalau kamu buka author, mungkin saya akan update chapter 2 punya notes. Okay, mungkin tarikh dia dah berubah. Maknanya kamu buang yang lama, ambil yang barulah. Okay, okay, saya akan cuba update lagi lah dia punya slides ni supaya makin relevan, makin tambah lah mana yang sesuai. Macam chapter 1 pun saya ada 2-3 kali saya update. Jadi tengok yang tarikh ni. Alright, chapter 2 ialah electrical breakdown in dielectric materials. Okay, kita akan tengok breakdown dari segi electrical breakdown pada insulation atau dielectric materials. So macam saya cakap tadi, kita akan cover dalam 4 minggu, 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4. Right, kita akan cuba cover 2.1. Sebenarnya 2.1 ni pun tak banyak lah, basically dia dalam 20 slide sahaja. Okay. So physics of the electric materials introduction basically. So kita go through dari terminologi dulu. Okay. Dalam high voltage engineering ni, dalam subjek high voltage engineering ni, kamu akan banyak jumpa terminologi yang boleh kata baru lah. Okay. So sebelum ni kamu belajar power system, protection dan sebagainya, kamu banyak dengar lah bunyi power factor dan sebagainya kan. Tapi dalam high voltage engineering kamu akan jumpa banyak term yang barulah, sebab dia lebih kepada related to science. Okay. Alright, so first of all is the electrical breakdown itself, the term electrical breakdown. Okay, kita baca kat sini. When subjected to a high enough voltage, insulators suffer from the phenomenon of electrical breakdown. Okay, so insulator atau insulation ni, material ni, okay, kalau kita apply enough voltage, high enough voltage, insulation ni yang dia punya function dia untuk insulate, okay, function asal dia insulate, tetapi kalau kita apply high enough voltage, dia akan berlaku breakdown. Okay, itu yang bahasa mudah adalah electrical breakdown. What is electrical breakdown? Okay, so insulation tu apa dia? Ada several medium atau media, right? Gas, insulation dalam bentuk gas. Okay, udara sendiri ialah insulation. Okay, sebagai contoh kita tengok sebelah kanan ni, gambar sebelah kanan ni. Okay, kita ada awan kat atas ni, awan putih lah, awan ribut kan, awan hujan. Bawah ni kita punya ground, dan tengah-tengah ni ialah udara, dan udara tu ialah penebat atau insulation. Jadi bila awan hujan ni dia semakin semakin banyak kan, semakin dense atau padat, right, dia punya charge negatif dia tu, charge negatif semakin banyak lah, semakin banyak, dan dia akan menyebabkan ada potential difference between cloud and ground. Okay, so potential difference between cloud and ground ni ialah, dengan kata lain, ialah voltage kan. Voltage ialah potential difference. Jadi bila kita dah dapat satu value, okay, high enough voltage, dia akan menyebabkan udara ni yang sepatutnya bukanlah boleh mengalirkan arus elektrik, okay, tapi dia boleh berlaku petir atau kilat, right? Dan ini tu kilat atau petir ni ialah flow of charge.
atau current lah. Okay. Arus elektrik. Dia mengalir arus elektrik. Okay. Kenapa? Sebab berlaku electrical breakdown kat sini. Ini kata lain, inilah electrical breakdown. Tapi voltage tu kenalah terlampau tinggi atau cukup sampai satu masa yang dia boleh breakdown. Okay. When the electric field applied across an insulating substance, okay, vacuum ke solid ke liquid, any substance, okay, exceeds in any location the threshold breakdown field for that substance, the insulator suddenly become a conductor, right? Bila dia exceeds threshold tadi, okay, dia akan, insulator tu dia akan jadi conductor, dia boleh mengalir elektrik, right? Kamu boleh bayangkan macam electrical breakdown ni macam orang jugalah. Orang ni kalau kita stres kan, hujung semester banyak dan nak exam, assignment tak siap lagi, itu ini, stres, lepas tu terus mental breakdown. Boleh kata macam tu lah. Stres setiap orang tu berbeza kan. Jadi samalah macam ni. Insulation ni, gas, vacuum, solid, liquid, dia punya tahap untuk dia breakdown tu berbeza, right? Tapi bila banyak sangat stres, dia akan breakdown. Bila voltage tu terlampau tinggi, dia boleh berlaku breakdown. Okay. So causing a large increase in current and electric out through the substance. Okay, electric out through the substance. Okay, breakdown voltage. So breakdown voltage ataupun BDV, term lain BDV. Breakdown voltage. The minimum voltage that causes a portion of an insulator to become electrically conductive. So tadi, tengok balik tadi, high enough voltage. Berapa nilai yang stress, berapa nilai voltage yang dia boleh berlaku electrical breakdown. Itulah dia breakdown voltage. Okay. So characteristic of an insulator that defines the maximum voltage difference that can be applied across the material before the insulator collapse and conduct. So maknanya kat sini, bila kita nak kenal pasti insulator tu sesuai ke tak, right, kita tengok berapa nilai breakdown voltage dia. Contoh breakdown voltage untuk let's say minyak kan, contoh minyak 30 kV per milimeter per 2.5 milimeter. Contohlah 30 kV. Okay. So maknanya kita boleh design atau kita boleh guna minyak tu untuk design any high voltage equipment yang bawah 30 kV sahaja. Okay. Contoh macam kabel, ada tak gambar sini kabel kan? Macam kabel, insulator ni dia punya breakdown, ini insulator ini insulator. Contoh kabel, dia punya breakdown voltage ialah let's say contoh 100 kV, 100 kV. Jadi maknanya kita jangan guna kabel ni untuk voltage yang lebih daripada 100 kV lah. Kalau guna untuk application yang 130 kV, dia akan breakdown lah, sebab 100 kV tu ialah dia punya maksimum yang dia boleh handle. Okay. Ini. Mana tadi? Maksimum. Maksimum yang dia boleh apply atau dia boleh handle. Right. Before the insulator collapse and conducts. Right. Breakdown voltage is the maximum voltage which a unit of thickness of insulator can withstand without being ruptured. Okay, tak apa, nanti kita tengok. So ni contoh. Alright, ni contoh cloud to ground lightning. Maknanya daripada cloud, macam ni cloud pergi ke ground. Petir kan, petir. Lightning. Ketinggian cloud ni 1 km sebagai contoh. Jadi dekat sini dia punya macam mana dia punya contohlah value kan. Value ni mungkin berubah, tapi roughly the value is to make a spark in air atau untuk berlaku electrical breakdown dekat udara, okay, antara cloud to ground, right?
you need 3 billion volts per kilometer. Okay, ataupun 3 billion 300 berapa? 3 kilo mega 3 billion kilo mega giga 3 GV, right? Atau 3000 megavolt. 3000 megavolt per kilometer, right? Per kilometer. So voltage potential atau potential between cloud dengan ground ni, right, mestilah untuk 1 kilometer distance mestilah 3 billion volt baru berlaku electrical breakdown. Jadi kalau kita tengok petir tu lagi tinggi, okay, dia start dari tempat yang lagi tinggi atau awan yang lagi tinggi, maknanya dia punya voltage tu lagi lah tinggi kan. Okay. Ini yang dimasukkan dengan dia punya unit dia. Volt. Okay, volt over distance. Okay, volt over distance. Okay. Breakdown voltage is the maximum voltage which a unit of thickness of a dielectric can withstand. So maknanya kat sini udara ni dia boleh withstand sebanyak 3 billion volts per kilometer. Okay, tu thickness dia lah. km tu thickness. Ini contoh lah. Jadi kalau kita ambil contoh lain, macam dekat kabel ke, transformer ke, tak adalah kilometer kan. Dia dalam unit yang lagi kecil lah. Tapi idea dia macam ni lah. Right? Sebab tu petir tu dia punya voltan dia terlampau tinggi lah. Sebab dia nak alihkan arus elektrik daripada 1 kilometer atas. Atau 12 kilometer. So jauh dia nak bagi berlaku lightning tu. Right? So arus tu mengalir. Right, so breakdown strength. Okay, kekuatan breakdown tu untuk sesuatu dielectric material depends on pressure. Okay, atmospheric pressure, temperature, humidity, field configurations, nature of applied voltage, imperfections in dielectric material, materials of electrodes, and surface condition. So mungkin banyak lagi lah. Kat sini dia beritahu ini ialah parameter. Okay, these are the parameters that will affect the electric breakdown stress. Okay, so if the pressure is high, so if I'm not mistaken, if the pressure is high, then okay, macam kalau pressure tinggi, okay, apa yang berlaku ialah dalam macam mana, molekul gas lagi banyak kan. Okay, kalau kita bayangkan satu kotak, dalam tu ada gas, okay, ada udara. Tapi bila kita tinggikan pressure dalam kotak tu, maknanya lagi banyak molekul gas dalam tu. Jadi idea dia lagi mudah lah untuk berlaku electrical breakdown sebab banyak molekul kat dalam tu. Right? Kemudian temperature. Saya tak ada gambar kat sini yang nak ceritakan. Apa, saya rasa nanti dalam 2.2 nanti ada breakdown in gas. Right. Temperature. Next, temperature. Jadi kita bayang lagi sekali kotak yang ada gas dalam tu. Jadi bila kita apply high enough temperature atau higher temperature, molekul Doktor, maaf ganggu. Kawan saya nak masuk tak boleh masuk. Oh ya. Sorry doktor. Okay. Right. So bila temperature tu tinggi, okay, molekul gas dalam kontainer bekas tu dia akan lagi bergerak dengan lebih cepat. Jadi dari situ breakdown dia lebih mudah berlaku sebab elektron tu lagi mudah untuk bergerak. Alright, idea dia macam tu. Humidity, so humidity kalau dalam udara ni humidity dia tinggi, lagi banyak water molecule kan. Water molecule, jadi water is a conductive material, jadi lagi mudah untuk breakdown.
untuk berlaku electrical breakdown. So inilah dia, these are the parameters that can affect the breakdown strength of each insulation material. Okay. So kita tengok kasih contoh sebelah kanan ni. Alright, so vacuum the dielectric strength is 20 kV per inch. Alright, and then air 20 ke 75 kilovolt per inch. So macam tadi, tengok balik tadi. Ni 1 inci untuk berlaku electrical breakdown perlukan 20 ke 75 kilovolt. So jadi kalau 1 kilometer dia perlukan sampai 3 billion volt. Right. Kemudian itu ialah udara. Then we have porcelain. For example, porcelain of course, porcelain is a solid material. So solid material, dia punya molekul dalam tu lagi stabil. Alright, lagi stabil. Jadi dia perlukan higher voltage for the porcelain to break down lah, electrical breakdown. Dan transformer oil, paraffin wax and so on lah, rubber, paper, glass maker. Right, so different material we have different dielectric strength. Kita ada gas, kita ada oil atau liquid, dan kita ada solid material. Alright. So the dielectric strength is measured in kilovolt per millimeter or kilovolt per centimeter. Okay, dielectric strength. For example, when a material has a dielectric strength of 25 kilovolt per centimeter, it means that the maximum voltage or potential difference with 1 centimeter thickness of material can withstand without breaking it. Maksudnya kat sini, kalau material, when a material has dielectric strength 25 kV per cm, contoh udara lah, kita ambil udara. Jadi kalau kita ada okay, so kita ada, let's say ini ialah satu elektrod, okay, positif elektrod, dan ini ialah ground, okay, susah pakai mouse, ground. Jadi ini ialah 1 cm, okay. Jadi kita kena apply kat sini 30 kV, right? Baru akan berlaku breakdown. Okay, provided that the insulation here between these two electrodes is air. Okay. So, kalau kat tengah-tengah ni udara, dan gap yang kita letak ni ialah gap antara dua elektrod ni atau dua konduktor ni ialah 1 cm. Jadi kita supply 30 kV baru berlaku electrical breakdown. Jadi kalau kita letak kertas, paper, okay, which is solid material, so lagi stabil. So that's why perlukan higher voltage for it to break down. Paraffin, mica, glass and so on. Okay. When the voltage is 25 kV, then a large value of current will flow and it will rupture the said material. Dia boleh kat sini ni keywords ni penting juga kamu kena ingat, sebab nanti kalau kamu kerja nanti benda ni dia kamu kena tahulah, right? So berlaku electrical breakdown strength atau insulation tu, material tu berlaku breakdown, dia boleh merosakkan material tu. Yalah, kat sini kertas kan, sini kertas, kamu bayangkan kertas kat sini. Bila berlaku electrical breakdown, maknanya kertas tu dah bocor lah. Dia ada kesan macam bocor. Dia akan ada kesan warna hitam macam terbakar. Alright. So jadi material tu dah rosak lah, rupture. Dah rosak. Tapi itu kalau solid material. Okay, kalau solid material. Kalau udara, dia tak rosak lah. Dia breakdown, dan bila kita turun balik voltage, dia udara macam biasa. Udara macam biasa.
minyak. So itu kebaikan gas and liquid as solid, gas and solid as, kebaikan gas dan liquid as insulation material. Okay, sebab bila berlaku breakdown, dan bila breakdown tu dah selesai, dah tak ada lagi, dia punya material tu, gas dengan liquid tadi, dia balik ke normal condition. Okay. Tapi kalau solid, dia dah rosak lah. Okay. Ini contoh, saya ambil contoh yang dekat industri practice. Alright. Tapi yang kita tengok kat sini ialah test cell, okay, atau test set untuk test breakdown voltage of transformer oil. Okay. Untuk test breakdown voltage of transformer oil. Jadi kita tengok dekat sini, dia ada vessel, kecil je vessel ni, dan dia ada 2 elektrod. Okay, nampak 2 elektrod ni. Dan gap antara elektrod ni 2.5 mm. Okay, 2.5 mm. Jadi kita masukkan minyak transformer sebab kita nak test breakdown voltage of that oil. Okay. Jadi kita pergi ke transformer, kita ambil sampel minyak, kita masukkan ke dalam test set ni. Okay. Kemudian test set ni dia akan inject voltage. Inject voltage, mana cakap ni? Now slowly rising voltage is applied between the electrodes. So, naik sikit-sikit sampai berlaku breakdown. Right? Dan bila berlaku breakdown, equipment dia akan rekodkan what is the breakdown value. Contoh first, dia rekod 52 kV. 52 kV untuk berlaku breakdown for this electrode yang ada gap 2.5 mm, right? Gap ni 2.5 mm. Jadi inject voltage naik 10, 12 kan. 12 kV per second dia naik kan. 10, 12, 14, 16 sampai 52 baru berlaku breakdown. Kemudian dia akan stop dalam beberapa saat, 20 saat ke. Kemudian dia naik balik voltage, dia test lagi. Yang kedua 42 kV. Lepas tu dia turunkan voltage. Dia bagi minyak tu balik. Dia ada macam ada besi kat situ kalau kamu nampak. Ni magnet kat sini. Bawah ni magnet, atas tu ada besi sikit. Jadi magnet dia akan pusing, jadi besi tu akan pusing untuk stir atau godak minyak tu lah. Okay. Kemudian dia akan ulang sampai 6 kali biasanya, 5 atau 6 kali. Kemudian dia akan ambil average value. Dan inilah value 44 kV. Ini ialah oil breakdown value 44 kV. Alright. So jadi kalau dekat industri praktis dia ialah kalau nilai tu tinggi 30 kV ke atas, maknanya minyak ni okey lagi, boleh pakai lagi. Okay, ni praktis kat industri lah. Okay, kita buat bacaan. Kalau atas 30 kV, maknanya ni 44 kan, atas daripada 30. Alright, minyak ni masih okey lagi. Nanti mungkin buat lagi tahun depan, lagi 2 tahun, repeat balik. So kalau bacaan tu bawah 30 kV, maknanya minyak tu kena tukar lah, kena tukar baru. Okay. Ni apa tengok. Kan. Kenapa tak available? Ni baru letak tadi ni.
Tak keluar sekejap Sebelum ni boleh je. Atau ni je lah. So kat situ kita boleh tengok ada besi kat dalam tu dia berpusing sebab bawah dia ada magnet yang akan pusingkan. Jadi kat sini gap dia ialah 2.5 mm. Dia naikkan voltage sikit-sikit kat situ. Ini dah stop dah. Nanti dia naikkan balik lah. Dia akan buat 6 measurement. Kat sini dia tulis 8. Kat screen tu test 1/8. Dia naikkan voltage 8, 9. Berapa breakdown dia? So naik, lepas tu dia akan stop lah. Bila breakdown berlaku dia akan stop. 36.9. Lepas tu dia akan buat bacaan ketiga, bacaan keempat. Tapi sebelum tu dia akan macam bagi cool down dululah lebih kurang. Down, lepas tu dia akan sambung untuk bacaan ketiga, keempat. Kita nak tengok electric breakdown atau breakdown strength minyak ni. Tengok kat sini. Kita rekod lah operating temperature, humidity, right? Semua ni kena ambil kira sebab macam saya cakap tadi, electric breakdown is dependent on this value, the pressure, temperature, humidity, and so on. Right? Alright. Okay, boleh lagi Faham Boleh doktor, faham. Boleh doktor. Okay. So take note lah yang method ni. Kamu kalau masuk industri, kamu kerja dalam bidang yang maintenance atau commissioning dan sebagainya, yang terlibat dengan substation ni, kamu akan buat benda ni lah. Alright, next ialah insulator. Terminologi lagi, kita tengok kepada terminologi lagi. So the term insulator implies low electrical conduction, right? Kat sini tengok low electrical conduction. The term insulator implies low electrical conduction. Insulator tu sendiri ialah penebat. Dia insulate, kan? Tak sepatutnya berlaku current of flow, kan? Tak ada current lalu dah sebab insulator. Tapi kat sini dia cakap implies low electrical conduction. Maknanya masih ada conduction tu berlaku tapi terlampau kecil. Bukannya tak ada langsung. Okey, jangan anggap penebat tu dia tak berlaku langsung conduction. Ada tapi very very low, terlampau kecil. Right. So masih ada elektron yang mengalir lah. So itu yang bila elektron mengalir, itu yang kita measure tu leakage current tu lah. Okay, arus bocor tu. So generally used to indicate electrical obstruction. Okay, they obstruct from the electrical current to flow. Right. Then dielectric. The term dielectric
typically means material with a high polarizability. Okay. Materials with a high polarizability. Maknanya dia material yang boleh polarize. Polarize ni daripada perkataan polar, kan? Dia ada pole, plus minus ni. Jadi dekat sini tengok gambar ni, bila kita apply, okey, tengok kat gambar atas ni first. Okey, ini ialah konduktor yang mana warna gelap sikit ni, bawah ni pun konduktor. Dan tengah-tengah ni ialah insulation material, gas, liquid or solid. Dan gas bagi contoh, dia ada molekul gas yang ada plus minus charge. Alright. Ini ialah without any electrical field. Okay. So tak ada lagi voltage kat sini. Ground ke 30 kV ke tak ada. So basically the insulation or the material itself unpolarized. So bila kita apply electric field or when we have potential voltage or potential difference, okay, between these two conductor, plus minus, right? Jadi insulation material tu dia punya molekul tu dia akan polarize, dia akan align, right? So maknanya dia akan to indicate energy storing capacity. Okay, dia macam kapasitor lah basically. Kapasitor kan dia konduktor dan tengah-tengah tu ialah vapor atau air atau minyak, kan bergantung kepada kapasitor, design kapasitor tu. So kalau nak lagi kapasitor tu value dia, okay, lagi tinggi, dengan kata lain kapasitor tu able to store lot of charge, then kita kena design supaya insulation material tu lagi high material of that high polarizability lah, right? Okay, expressed by a number called the relative permittivity dielectric constant, okay, epsilon R. A common example of a dielectric is the electrically insulating material between the metallic plates of capacitor ni lah, right? The polarization of the dielectric, okay, tengah-tengah ni, the polarization of the dielectric by the applied electric field increases the capacitor surface charge for the given electric field strength. Okay. Ni. So ini yang dia, term dia, permittivity, right? Dia ada permittivity. Ya, permittivity. So permittivity is the measure of resistance. So banyak term dia, permittivity, conductivity dan sebagainya. Kita tengok lagi along the way nanti, chapter 2, chapter 3 and so on nanti. Alright, the measure of resistance that is encountered when forming an electric field in a medium. SI unit permittivity, epsilon is measured in farads per meter. So kita tengok farads ialah unit untuk kapasitor kan. So of course kapasitor itself dependent on the dielectric material tadi lah. Alright, epsilon R times epsilon naught. Epsilon naught ni kita dapat dekat calculator kita, right? Vacuum permittivity, dan kemudian darab dengan epsilon R, which is the relative permittivity. Okay, dan kita akan dapat the total permittivity of the material. Okay, ni kamu kena tahu sebab kita akan guna nanti later on bila kira. Mungkin bukan minggu ni, minggu depan dan sebagainya. Hujung chapter 2 nanti akan ada calculation. Right? Kamu kena faham lah permittivity. So epsilon naught ialah constant value, fixed value. Dan epsilon R depends on the material itself. Kalau air 1.0, cellulose 3.7, paper 3.0, porcelain lagi tinggi. Okay, glass 7.75. Contoh So kita tengok kat sini, glass 7.75. Tengok patah balik tadi. Okay, so bila permittivity tu lagi tinggi, dia punya dielectric strength lagi tinggi. Okay, contoh glass
Glass. Kita perlukan 1000 kilovolt per sentimeter untuk berlaku breakdown dalam glass. Okay. Tengok kat sini. Okay. Contoh ini 1 sentimeter. Tengah ni ialah glass. Kita letak glass. Okay. Solid solid glass. Kemudian kita perlukan apply 1000 kV kat sini. Dan ini sambung ke ground lah. 1000 kV baru berlaku breakdown tadi. Okay. Kalau air, kalau udara 30 kV sahaja. Sebab tu dia punya dielectric constant dia berbeza. Air 1.0 saja, tapi glass 7.75. Nampak kecil tapi nampak value tu tak banyak beza, 7.75, tapi in terms of breakdown dia banyak beza lah. Jauh beza kan. Right. What is dielectric? Dielectric also called electrical insensitive materials. Materials in which electricity field can remain almost indefinitely. Materials in which electrostatic fields can remain almost indefinitely. Maksud dia electrostatic field dia boleh stay lah. Bila kita polarize kan, dia akan stay, dia simpan charge tu lah. Materials does offer a very high resistance to the passage of direct current. So material tu dia memberikan resistance supaya current tak boleh lalu. Tapi very high resistance lah. Tapi lebih daripada certain voltage boleh juga berlaku breakdown. Okay, boleh juga berlaku flow of current tu. Right. So the electric can be formed in gas material, solid material and liquid material, and also vacuum. Okay. The purpose of the electric normally to control the flow of current between two conductors or between a conductor and its ill-defined surrounding. Okay. Supaya kita bagi insulation lah basically, untuk control supaya current tiada current flow between two conductors. Baik, contoh ini ialah underground cable. Okay, ini cross section underground cable. Ini ialah single phase, okay, single core, right? Ini mungkin red phase contoh. Kemudian ini ialah insulation material dia, SLPE, cross link cross link PE, polyethylene saya, okay. Dan ini ialah dia panggil ground sheath agaknya. Tak silap. So ini disambung ke ground. Ini disambung ke ground. Ini konduktor juga. Tapi dia sambung ke ground. Okay. So insulation dekat tengah-tengah ni tadi to control the flow of current between two conductors. Okay, maknanya dia bukan nak control, basically dia nak avoid lah. Dia nak avoid daripada berlaku current flowing from high voltage conductor pergi ke ground lah. In the context of engineering applications, the electric can be found everywhere. Power cable to printed circuit board, radar dome. Okay, boleh. Kita high voltage, kita related to ni lah yang kita boleh bayangkan. Okay. The desired features of the electric materials are often very similar. However, the non-electrical properties required often dominates the choice of material. Maksud dia dekat sini. Okay. Biasanya the electric materials ni dia punya features dia usually similar lah. Okay, kalau gas. Okay, kalau liquid. Tetapi bila kita nak pilih material mana yang sesuai untuk kita punya application, biasa kita akan tengok properties yang lain. Okay, other than the electrical properties. Contoh, bila kita nak design circuit breaker. Okay, bila kita nak design circuit breaker, of course, kita akan pakai bagi contoh gas sebagai insulation material. Okay,
Sebab apa? Sebab circuit breaker ni dia akan on off, akan on, selalu on dan selalu off. Jadi maknanya bila berlaku off, right, kamu bayangkan macam switch lah. Switch kan dia ada plus minus kan, switch tu. Okay, bila buka switch tu, akan ada insulation material between conductor tu lah. So that is gas lah, in this case gas. Jadi bila kita selalu on, selalu off, kita perlukan insulation yang dia bukan solid form. Okay, dia boleh dalam bentuk gas, bentuk dia berubah-ubah, ataupun liquid pun boleh. Contoh liquid circuit breaker ialah oil. Oil circuit breaker ada, tapi mungkin dah jarang digunakan lah oil circuit breaker, sebab oil ni satu masalah dia ialah dia ada flash point. Ataupun kalau kita minyak ni ada certain temperature, kalau terlampau tinggi dia boleh terbakar. Alright, so itu keburukan oil lah as insulation material. Gas tak ada terbakar lah. Alright, tapi kalau compare gas dengan minyak lagi tinggi dia punya breakdown strength dah. Okay. Liquid oil inside a power transformer. Of course power transformer kita pakai minyak lah sebagai insulation. Kita pakai minyak sebagai, yes. Kita tak akan pakai gas lah. Right, sebab kita perlukan higher insulation material atau higher breakdown strength. Okay. Polymer composites for insulator core, silicone rubber for insulator sheds, and etc. Alright. So ini basically bila kamu terlibat dengan design nanti, kamu nampaklah kamu kena consider which dielectric materials is the most suitable for certain application. Okay. Okay. Contoh, yang ini solid material, okay, solid material. SLPE, ini solid material. So, bila solid material, breakdown strength dia lagi tinggi. Okay, compared to gas sebagai contoh. So, let's say kabel ni ialah untuk 33 kV punya underground cable. So, sebab kita pakai solid, okay, berapa solid punya breakdown strength? Dekat contoh. Ada pula kat sini. Tapi lebih kurang kita anggaplah macam paper lah. Kita anggaplah paper. 1250 kV per inch. Maknanya, let's say ini 1 inch kan. So dia boleh withstand, dia punya strength dia 1300, 1000 lebih. Jadi baguslah. Jadi kita basically boleh guna lagi nipis sebenarnya. Kan, insulation tu. Tapi kalau air, udara sendiri dia punya breakdown dia 30 kV per cm. So maknanya untuk case ni kita tak boleh pakai 30 kV. Kita tak boleh pakai 1 cm. Kalau udara lah contoh. Kita kena lagi tebal. So lagi banyak space untuk pakai. So basically tak sesuai lah. Right? Because in this application, space is limited. Kita tak nak gunakan banyak ruang, banyak material. Jadi the best is using solid material. Ikut application. Tapi kalau overhead line, itu memang air lah. Dia punya insulation dia tak ada yang ini lah. Right? Sebab dia dekat udara. Dia exposed to air. Okey, sebelah kanan ni kita tengok transformer. Ini ialah winding dia. Red, yellow, blue. Okey. So ini dia punya winding tu, konduktor tu dibalut dengan paper atau selulose. Okey. Kemudian dia letak dalam
tangki ni, transformer tank ni, dalam main tank ni, dan ini ialah semua minyak. Minyak, dia rendam dalam minyak. Okay. Sebab minyak ialah insulation material as well. So kadang-kadang kamu tengok orang buat PC, gaming PC yang apa? Yang dia nak lagi laju kan, dia nak lagi laju, dia nak overclock, dia nak akan panas kan. Jadi dia rendam dalam minyak. Motherboard tu dia rendam dalam minyak. Sebenarnya tak ada masalah sebab minyak tu bukan conductive material. Minyak tu ialah insulation material. So dia tak akan buat board tu short circuit. Right? Jadi panas daripada apa? GPU, panas daripada prosesor tu dia akan absorb dalam minyak. Dan minyak tu dia akan pergi ke tepi-tepi ni dan dia akan radiatekan panas tu lah. Dia akan keluarkan panas tu lah. So dekat sini kita ada liquid dengan solid as insulation material. Okay Okay. Ada nak tanya soalan tak? Belum ada soalan lagi. Okay. Saya pun tak tahu nak tanya soalan apa. Okay. Kalau kita panggil leakage current tu, right? Mana clearkan ni? Erase all in. Okay. Kan kita panggil leakage current atau arus bocor. Itu sebenarnya dekat sini lah. Bila insulation ni dah semakin lama dia semakin aging lah. Okay. Material tu semakin lama semakin reput dan sebagainya. Nanti akan berlaku arus bocor. Leakage current. Semakin lama semakin meningkat. Semakin lama semakin meningkat. Voltage masih sama. Okay. Voltage masih sama. 33 kV sebagai contoh. Tetapi solid material ni dia makin lama dia semakin reput lah, sebagai contoh reput kan. Jadi dia punya breakdown strength tu dah tak sama macam masa dia baru buat. Masa dia baru. Jadi sebab tu kita boleh kita ni sambung ke ground kan. Jadi kita boleh pakai clamp meter. Pakai clamp meter kita check dia punya current dia. Kita rekod 10 ampere. Oh tinggi tu. Maknanya leakage current dah tinggi. Mungkin lagi 2 tahun, 3 tahun kita datang lagi, kita measure 12 ampere. Oh leakage current dia makin tinggi. Okay. Bila leakage current makin tinggi, maknanya dia punya dielectric material tu dah breakdown strength tu tak berapa kuat lah. Okay. So dari situ kita boleh test insulation resistance, kita check resistance dia. Kemudian kalau dah rendah resistance, kita boleh plan untuk tukar barulah underground cable tu. Right? Itu ialah praktis dekat industri, dekat TNB, dekat industri lah. Tak semestinya TNB lah kan, kamu pergi dekat mana-mana kilang pun, kilang tu dia ada, even kat UTHM, okay, UTHM kita ada pencawang elektrik, kita ada transformer 33 kV step down ke 11 kV dan 11 kV pergi ke pencawang elektrik yang lain, 11 kV turun ke 415. So semua tu ada underground cable yang kita tak nampak. Sebab tu bila kamu pergi kat UTHM, kamu mana nampak ada apa talian atas ni kan, macam kat rumah lama-lama kan kita ada tiang elektrik, kabel elektrik lalu kat atas 3 phase ke kan. Dekat UTHM tak ada. Sebab semua ni underground cable. Tak nampak. Right? Jadi underground cable ni dia ada maintenance. Kita kena check dia punya resistance. Kalau resistance dia rendah, maknanya dia punya current, leakage current dia tinggi. Maknanya insulation dia dah tak bagus. Kita kena replace. Kita plan untuk replace. Okay. Nanti kamu dapatlah notice nanti. Okay. Block Q. Hari Jumaat, Sabtu tak ada bekalan elektrik sebab kerja-kerja pembaikan.
Sebab dia nak tukar kabel lah tu nanti. Saya share kejap. Start. Electrical solution. Letak yang menarik saya share sini. Ni kita bushing. Ini ialah transformer winding. Kita nak cek contoh kabel. Okey, ni contoh kabel. Kita test kabel, kita nak check kabel tu. Kita inject voltage kat sini. Right, tengok sini. Ini. Kita inject voltage kat sini. Right. Kemudian kita measure dia punya leakage kat sini. So maknanya kat sini, kalau insulation kat sini, kan ni konduktor kan? Konduktor. So sepatutnya antara ni ada insulation lah. Jadi kita check kalau leakage current dia tinggi atau resistance dia rendah, kita check. Right. Kalau rendah maknanya kita kena tukar baru. Ni. So ini ialah insulation testing. Kita nak check dia punya kekuatan insulation material dia. Kalau resistance rendah atau leakage current tinggi, maknanya dia punya breakdown strength tu dah tak kuat lah. Okay. Breakdown strength tu dah tak kuat. Nak tukar baru lah. Contoh lain. Ni kita test. Ni nak check transformer, single phase transformer. Ni kita tengok. 34.2 giga ohm. Tinggi lah, maknanya kuat, bagus lah. Kalau giga ohm tu masih bagus lah, equipment tu lagi atau material tu lagi. Okay. Itu yang saya cakap minggu lepas. Semua kena buat refer ke standard. Okay, ni contoh IEEE refer. Ni ada plus minus polarization. So benda ni kamu akan tengok balik bila nanti kamu kerja, kamu akan tengok balik benda ni. Tengoklah, bergantung pada apa yang bidang yang kamu masuk lah kan. Electrical pun sebenarnya luas. Mungkin ada electrical yang takkan sentuh benda ni. Tapi kamu kerja dekat plant, bahagian maintenance sebagai contoh, kamu akan tengok benda ni. Okay, tengok. Konsep yang sama juga. Okay, so ni nanti benda-benda yang kamu akan tengok bila dah kerja nantilah. Kalau kabel tu rated dia 33 kV, kamu kena inject voltage ni. Tak apalah, ini mungkin luar topik saja nak share. Sebahagiannya nanti ada berkaitan juga dengan chapter 10. Bukan, minggu ke-10 nanti. Minggu ke-10, chapter 5. Diagnostic testing techniques of high voltage. Macam mana kita nak gunakan high voltage untuk test material tu. Okay, test insulation material. Salah satunya ialah insulation resistance lah. Insulation resistance. Kenapa dia pakai high voltage testing technique? Sebab bila kita nak test, kita akan inject high voltage. Nampak ni? Test direct voltage. Ini ialah voltage yang kita akan apply untuk buat testing nanti.
Right, tak apa. Ada di sini sikit lagi je ni. Kita tengok tadi. Okay. Dielectric plays an important role in separating the electrical potential object with the S object. Okay, the electric plays an important role in separating the electrical potential object with the Earth object. Ada tak contoh gambar? Rasa ada tadi. Ini. Action. Alright, ini dia. Transformer. Okay. Kita ada low voltage winding, kita ada high voltage winding. Right. Ini ialah dia punya tank, transformer tank. Ini dia punya tank dia tu sambung ke ground lah. Dan ini ialah daripada kabel sambung ke sini. Jadi ini pun, ini bushing, dipanggil bushing. Ini ialah insulation material. Jadi tujuan dia ialah untuk elakkan daripada, kalau ini 33 kV, right? Sini 33 kV, contoh. Dan ini ialah ground, ni semua ni ground. 0 volt. Jadi dielectric material tu ialah yang ini, bushing ni. Okay. Dia perlulah masuk kat sini, separate the electrical potential object, which is yang ni 33 kV ni, with the earth object. Inilah objek yang sambung ke ground atau earth. Okay. Kita panggil ni bushing, bushing. Dia konduktor tu dia dalam ni, kat dalam ni. Lepas tu dia sambung ke winding lah. Jadi luar ni yang macam segitiga ke apa ni, trapezoid ni, itu ialah dielectric material. Inilah dielectric material. Right. So used as a medium in insulating the electrodes. Okay. Nak insulate electrodes. The lower thermal conductivity in dielectric is used in preventing breakdown. The lower thermal conductivity in dielectric is used in preventing breakdown. So oil for cooling, sebagai contoh. So dielectric yang mempunyai low thermal conductivity, kita baguslah untuk kita boleh guna untuk sebagai insulation, ya. Itu ialah main, tapi boleh juga sebagai cooling, right? Dia ada dekat sini, dia ada dua function lah. Oil for insulation, but oil for cooling as well. So dia boleh dissipate heat. Okay. Kemudian kalau dielectric material have high dielectric strength, boleh guna dalam circuit breaker. Okay. So circuit breaker, dia sentiasa on dan off, maknanya dia ada konduktor yang buka tutup. Right. Jadi bila sentiasa buka tutup tu, kita perlukan material yang boleh dia fleksibel lah, right? Dia bukan solid material, minyak atau gas. So tapi bila kita nak guna circuit breaker yang rating tinggi, okay, circuit breaker contoh 132 kV. Okay, circuit breaker tu application dia untuk 132 kV. 275 kV. So kita tak boleh pakai minyak sebagai insulation material sebab kita perlukan material, okay, yang that has higher dielectric strength, such as sulfur hexafluoride. Ini special gas lah, SF6. Alright. Special gas yang dia punya dia ada higher dielectric strength than oil, than normal air.
Okay. Okay, sebab dia punya breakdown voltage dia tinggi. Right. So dielectric material kita boleh tengok terms of dia punya karakteristik. Dota logo cable insulation in oil well application. Alright. Dielectric material. Dielectric material, okay, slide ni dimaksudkan, okay, kita maksud dielectric material. Dia banyak jenis dielectric material. Tetapi ada certain dielectric material that has very good in terms of chemical stability, right? Then we use this material in certain application. For example, kabel yang kita pakai dalam oil well application, contoh misalnya oil and gas lah kan, kita ada sensor yang mempunyai kabel untuk measure atau log data. Kita perlukan dielectric material pada kabel tu yang ada good chemical stability, sebab dia sentiasa expose kepada minyak atau gas. Right, so we need to use the correct dielectric material that has good chemical stability, right? And then for application transformer, okay, for example, for transformer, which is the best dielectric material? So of course we have to find dielectric material that has good thermal conductivity, because we want to dissipate the heat. Okay, dissipate the heat from where? From the cable, from the winding itself. Okay, winding dalam transformer tu dia panas. Okay, jadi kita nak dissipate panas tu, kita guna minyak lah. Minyak dia boleh dissipate the heat. Alright. And then HV insulator. Insulator, bagi contoh outdoor insulator. So we need to have we need to use suitable dielectric material that has good mechanical strength. Okay, bagi contoh HV insulator dekat overhead line. Okay, kenapa insulator overhead line kita perlukan good mechanical strength? Sebab dia nak pegang kabel tu yang berat kan, kabel dekat talian atas tu berat kan, so kita perlukan insulator yang ada high mechanical strength sebab nak pegang berat. Jadi contoh glass, ceramic, composite. Alright. And then cable and housing processability. Boleh masukkan processability. So for cable basically saya tak faham maksud processability. I think because cable kita akan potong dan sambung. Kita akan buat termination. Kan kabel tu, underground kabel, dia bila kita order dekat kilang, dia datang satu drum tu, satu roll tu kan, dia standard length lah, 100 meter ke 50 meter ke. Jadi bila kita nak guna dia, kita akan potong. Kita akan tengoklah length yang kita perlukan. Jadi kita kena potong, jadi kita perlu buat termination dan sebagainya. So dielectric material untuk kabel tu mestilah yang sesuai untuk kita potong dan kita ukur dan sebagainya. Sebab kalau guna solid insulator macam ceramic, macam glass, kita tak boleh potong. Dia dah memang fix bentuk dia macam tu. Tapi kalau macam XLPE tu kita masih boleh potong ikut length yang kita perlukan. Alright. So in terms of processability of that dielectric material, so that application is in cable, right? Kemudian cost power cable insulation. So kita tengok cost jugalah. Tak macam ni, PVC low density polyethylene, mineral as fillers.
So untuk reduce cost kita letak mineral sebagai contoh lah, ni contoh kemudian low smoke emission platinum cables ni saya tak pernah jumpa lah benda ni. So basically this application required low smoke emission lah. Mungkin special condition dekat situ yang tak boleh hasilkan, kalau terbakar tak boleh berlaku asap, bahaya untuk kawasan tu. So mungkin kita contohnya platinum cables lah, using certain special dielectric material. Okay, kalau elektronik pakaikan silika, ceramic sebabkan thermal resilience dan sebagainya lah. Aerial system, untuk sistem ataupun dielectric material yang gantung ke atas dekat aerial, kita perlu cari dielectric material yang tak berat lah. Okay, low density. Walaupun perlukan good mechanical strength, tapi mestilah low density kalau tak terlampau berat. Ni boleh pula. Okay, tengok kejap. Alright, dekat situ kita tengok. Itu ialah ini dekat substation, kita tengok dia buka isolator kat sini. Alright. Bila buka dua konduktor kat sini, sebelum ni dia bersambung. Jadi bila kita buka connection tu, dia punya dielectric material yang insulate tu ialah udara. Tapi sebab high voltage, terlampau ini high voltage, dia masih berlaku current flow lah, right? Tapi bila dah cukup jauh dan lama-lama dia hilang jugalah, extinguish jugalah, right? Next. Right, tengok lagi. Dia panggil disconnector ataupun line isolator. Right, sini. Okay. So bila distance tu makin jauh, jadi current tu tak boleh flow lagi lah, right? Breakdown dah tak berlaku. Buka sini. Buka sini. So kamu boleh tengok itu ialah electrical current. Okay. So kalau kamu recall balik minggu lepas, saya ada mention pasal apa nama? Term dia. Over voltage. Okay, over voltage. Jadi wave bila berlaku open dengan close breaker, dia punya waveform tu dia bukanlah perfect sine wave. Dia akan berlaku over voltage, meningkat over voltage. Right. Jadi inilah contohnya disebabkan over voltage tu, disebabkan berlakunya open and close of the breaker atau isolator. Okay.
Lambat nak putus. Dia ada sebab kenapa macam untuk kes ni dia lambat nak extinguish arcing tu kan. Arcing tu lambat nak padam. Satu sebab bila current tu dah flow dekat udara, jadi udara dalam tu semua dah ada charge dekat udara kan. Jadi makin mudah dia untuk flow current di situ. Tambah lagi mungkin kawasan udara ni maksudnya humidity dia tinggi kan, macam nak hujan kan, jadi humidity dia tinggi. Jadi lagi mudah untuk arcing tu berlaku. Jadi banyak faktor lah, temperature, humidity dan sebagainya. Jadi sebab tu macam untuk kes ni dia lambat untuk padam. Okay. So kalau time hujan diorang tak boleh buat lah doktor? Saya rasa saya kalau ikutkan saya tak pernah involve lah dalam aktiviti switching ni, tapi saya rasa tak boleh buat. Saya rasa tak boleh buat. Sebab dia risiko kan. Dia lambat nak lagi hujan lebat. Doktor nak tanya kenapa kena open and close isolator tu? Kalau kita ada kerja maintenance, kita kena buka kan. Buka, jadi baru orang boleh masuk kat substation untuk tukar breaker ke, untuk servis ke, nak ambil minyak ke, nak tukar kalau ada insulator yang pecah ke, kita nak tukar baru. Kita kena lakukan masa substation tu shutdown lah. Kita buka. So kerja-kerja maintenance lah. So ini outdoor substation. Kamu kena biasanya kamu kalau kerja dengan TNB lah, bahagian grid kan. Power system ni kita ada 3 kan, generation, transmission dengan distribution. Kalau kamu minat dengan yang kerja-kerja macam ni, kamu kena kerja masuk dalam transmission lah, atau grid, TNB grid. Kamu experience benda ni lah. So ini pun kerja switching juga. Boleh ke klik ni? Tak boleh. Switching yang ni 11 kV. VCB, Vacuum Circuit Breaker. Maknanya ialah circuit breaker yang menggunakan vacuum. Dalam tu dia tak ada gas, tak ada minyak, dia vacuum saja. So dia lagi stabil lah. Kalau kamu tengok dekat yang ni tadi, alamak, ni tak boleh play balik benda ni. Mana ni? Tak apa. Okay, kamu tengok kat sini, right? Bila breakdown berlaku dekat udara, okay, so udara ni dia ada partikel, humidity, temperature dan sebagainya kan. Jadi kita tak boleh nak control. Mungkin kat sini ada 3 phase lah. Macam ni, red, yellow, blue. Ada 3 phase kat sini. Ni. Red, salah lambat ni. Red. Ada 3 phase, kalau kamu nampak ada 3 phase, red, yellow, blue. Jadi kadang-kadang ada certain phase tu yang lambat nak extinguish dia punya arcing. Mungkin sebab situ dia punya in terms of dia punya patutnya samalah kan, tapi dia tak stabil, dia tak konsisten untuk kes ni. Untuk kes kedua tadi, video kedua tadi, ini video kedua.
Dan tak boleh play ni. Jadi saya tengok ada tempat tu dia tak. Kan dia tak serentak. Okey. Dia tak sama lah. Dia tak sama. Ni lagi panjang, lepas tu ni lagi pendek, lepas tu ni panjang, ni pendek. Jadi sebab breakdown dia berlaku kat udara. Tapi kalau dalam macam tadi VCB, vacuum circuit breaker, vacuum ni dia tak ada apa-apa molekul dalam vacuum tu kan. Dia tak ada apa-apa molekul dalam vacuum tu. Jadi bila berlaku breakdown, dia terus putus. Dia lagi stabil. Jadi bila breakdown dia berlaku kat udara ni banyak molekul, macam-macam molekul, humidity dan sebagainya. Jadi dia punya arcing tu kita tak boleh nak predict, kita tak nak predict. Macam ni lambat nak bawa extinguish. Tapi dalam vacuum circuit breaker, VCB, insulation dia adalah vacuum, jadi lagi stabil. Bila kita open je dia terus putus. Tak, arcing dia sekejap je. Alright. So itu dia contoh-contoh application lah yang kita boleh relate kan dengan breakdown of insulation. So nanti sebab itu saya cakap dulu atau minggu lepas, high voltage engineering ni dia especially chapter 2 ni, breakdown in dielectric ni kamu kena faham betul-betul. Okay, kamu kena faham konsep dia. Dia punya breakdown dekat udara, breakdown dekat oil, breakdown dalam solid. Sebab ini nanti kamu akan apply dalam kerja nanti. Alright, dia punya teori fundamental tu kamu kena make sure kamu faham lah. Right. Alright, ini for the purpose of discussing the flow of current or substances may be placed in one or two categories, insulator and conductor, right? Insulator is substance which practically possible to cause any current to flow. Okay. Conductor is substance which a certain number of electrons can easily made free. Okay lah. Biasalah insulator dengan conductor. However, under certain conditions, free electron and positive charges can also be made available in an insulating materials. Okay, itu yang dimasukkan tadi. Walaupun insulation material ni tak sepatutnya ada current flow, tapi under certain condition, elektron masih boleh flow. Okay, and start behaving like conductor. Okay, such transitions is known as the breakdown of insulator. Okay, electrical breakdown. So breakdown process materials may be influenced by mechanisms such as chemistry, physics, the material itself, electric field, stress, temperature, pressure, sebagainya lah, right? Thus there are no perfect insulator or no perfect conductor. Each of the material has its own electrical withstand and conduction stress and weakness characteristic. Okay. Nah dia material. So kamu kena make sure lah application yang sesuai sebagainya. Nanti mungkin dalam PSM bergantung kepada supervisor. Kalau kamu ambil lecturer yang terlibat high voltage, mungkin dia akan bagi tajuk pasal FF6. Contoh Dr. Saufi, student PhD dia atau sebelum student PhD dia, master dia, PSM dia, saya pernah tengok dia bagi topik berkenaan dengan breakdown dalam gas SF6. Alright.
increase pressure, berapa breakdown voltage. Mixkan SF6 dengan certain gas lain, campurkan, berapa breakdown voltage. Itu research yang student Dr. Safi buat lah. Kita ada tak student siapa-siapa yang SEM ni ambil PSM bawah lecturer high voltage? Ada tak? Atau Dr. Nur Akmal? Kita belum bincang lagi. Kalau contoh student Dr. Nur Akmal sebelum ni dia buat insulation material. Student dia try to explore with different material, different mixture. Kalau SLPE tu campurkan dengan different materials, different mixture, apa dia punya breakdown stress dan sebagainya. So itulah antara research atau kajian yang kita boleh buat lah. Kita nak explore new material. Right? So itu berguna. So kalau kamu dapat topik tu, so sangat related dengan chapter 2 lah. Right? Okay, so itu sahaja untuk 2.1. 2.2 ialah breakdown in gaseous dielectric. Apa ini saya rasa kita akan sambung minggu depan lah. Breakdown in gaseous dielectric. Kita akan tengok lebih detail macam mana electrical breakdown tu berlaku dalam gas. Okay. So ada soalan lagi? Ada apa-apa soalan nak tanya? Jangan dah tidur sudahlah. Awal lagi. Belum lagi. Student lah awal lagi nak tidur 9.30 ni. Belum dinner. Ya? Oh belum makan Aduh hai. Yang tak suara tu tak bermaya je. Okey, so minta maaf sebab kita terpaksa buat kelas malam. Saya ada urusan kat luar. Tapi so hopefully boleh faham lah Nanti saya akan share slide ni dalam author. Tapi take note, mungkin slide ni akan berubah. Saya akan update. So kamu make sure check, discuss dengan kawan. Ada tak latest punya slide. Ini 30 Mac, nanti saya akan update kemudian. Tengoklah dapat, make sure kamu dapat yang latest lah Alright. Ada soalan lain? Kalau tak ada, tak apa, kita tamatkan kelas kita. Okey tak? Ada soalan? Tak ada Saya rasa faham lah tu. Alright, okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ada. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Terima kasih, Doktor. Terima kasih Dr.